Assalamualaikum. Anda bersama saya, Jovin Mandagi, dalam minggu ini dalam episod Positif. Minggu ini, Jovin akan mengulas topik perlukah ada gaya? Pentingnya ada gaya. Pasti anda semua tertanya-tanya, kenapa Jovin perlu cakap pasal gaya? Penting sangat ke gaya ni? Bagi Jovin, dalam pengalaman Jovin menjadi seorang pereker fashion, gaya itu memang cukup penting. Bayangkan penonton, Jovin bermula bisnes pada umur 21 tahun. Muda macam tu, macam mana kita nak mula bisnes? Jadi, Jovin percaya seseorang perlulah ada keyakinan diri. Dan bagi Jovin, untuk mendapatkan keyakinan diri itu datangnya daripada image ataupun gaya yang baik, iaitu gaya yang cukup positif. Penonton, percaya tak percaya penonton, sewaktu Jovin mulakan perniagaan Jovin, Jovin harus kelihatan lebih profesional dan lebih tua daripada umur Jovin pada waktu itu. Bayangkan, pada umur 21 tahun, Jovin perlu berjumpa dengan ramai customer ataupun golongan-golongan VIP untuk Jovin melakukan bisnes Jovin. Dan pada waktu itu, Jovin hanya memikirkan untuk berjaya dalam bisnes. Jadi Jovin harus pastikan orang percaya kepada Jovin sendiri. Tanpa adanya gaya penonton, Jovin rasa Jovin tidak akan ada kepercayaan diri dan pastinya tidak mudah untuk Jovin berjumpa dengan golongan-golongan atasan itu tadi. Penonton, bagaimana untuk kita mendapat gaya yang bersesuaian untuk diri kita sendiri? Pertama, kita haruslah memikirkan apakah nature of business yang kita lakukan. Kemudian, kita harus fikir juga apakah ataupun bagaimana tetamu-tetamu yang kita akan selalu berjumpa pada hari-hari kita bekerja. Jika kita ada bisnes ataupun perniagaan sendiri, pastinya kita harus kelihatan formal setiap masa. Walaupun Jovin adalah seorang pereker fashion, Jovin rasa cukup penting untuk orang sekeliling Jovin mengambil serius siapakah Jovin sebagai seorang businessman. Jadi Jovin berasa dan juga mengambil keputusan untuk menjadi seseorang yang kelihatan profesional all the time. Jadi pakaian-pakaian yang Jovin pilih adalah pakaian-pakaian yang kemas dan bersesuaian dalam segala apapun urusan. Penonton, percaya tak percaya, sebenarnya gaya ataupun image itu cukuplah penting kerana image dan juga gaya akan memberikan keselesaan kepada sesemua orang yang di sekeliling kita. Bayangkan kalaulah Jovin sendiri memakai baju-baju yang keterlaluan dari segi warna, pemilihan motif yang ada macam gotik-gotik ataupun bunga yang terlalu banyak. Pastinya orang semua tidak akan mengambil Jovin serius dalam urusan bisnes. Oleh itu penonton, Jovin sarankan anda semua di luar sana haruslah berfikir panjang bila kita ingin bergaya. Jangan bergaya keterlaluan dan juga jangan memikirkan untuk kelihatan bergaya ataupun kelihatan mempunyai image yang baik adalah untuk memakai baju-baju yang mahal saja. Seperti Jovin sendiri, kadang-kadang Jovin akan membeli baju-baju yang tidaklah terlalu mahal tetapi bersesuaian dengan badan Jovin sendiri. Jovin rasa banyak orang di luar sana mempunyai inferiority ataupun tidak percaya diri kalau tidak memakai baju yang branded ataupun baju yang mahal. Salah tu sebenarnya. Untuk mendapatkan gaya yang baik adalah kombinasi di antara pemakaian yang baik dan juga personality diri sendiri yang positif. Penonton, untuk mendapatkan image yang baik bukan sahaja dari segi pemakaian, dalaman dan juga self-confidence akan memainkan peranan. Seperti Jovin, sewaktu Jovin bermula bisnes, Jovin hanya umur 20 tahun. Tak semua orang kenal siapa Jovin Mandagi waktu itu. Tetapi kerana adanya kepercayaan diri sendiri, Jovin berjaya untuk berada di industri pada waktu yang cukup muda itu dan alhamdulillah sampailah hari ini sudah 10 tahun Jovin bertapak dalam industri fashion Malaysia. Dalam pengalaman Jovin bekerja, banyak sekali orang-orang yang berjumpa dengan Jovin. Dan kadang-kadang Jovin perhatikan bagaimanakah mereka membawa diri dengan image mereka sendiri. Kesihan kadang-kadang melihat orang-orang muda tidak tahu bagaimana untuk membawa diri mereka kerana mereka tidak mempunyai exposure yang cukup bagaimana untuk menaikkan kepercayaan diri dengan menggunakan image ataupun gaya diri sendiri sebenarnya. Contohnya penonton, bagi mereka yang datang untuk bertemu juga dengan Jovin, kadang-kadang mereka tidak memakai pakaian yang bersesuaian. Ini
semua sama juga bagi mereka yang akan hadir ke majlis-majlis fashion. Kadang-kadang mereka tidak memakai pakaian yang bersesuaian. Bayangkan, kadang-kadang ada juga orang yang datang ke fashion show Joven pakai seluar pendek. Lelaki tu pakai seluar pendek, tak sesuai kan? Dan perempuan kadang-kadang memakai pakaian yang terlalu seksi. Bila pakaian dah terlalu menonjol, tak sedaplah pula mata memandang. Balik kepada topik kita semula, hidup perlu ada gaya. Dan untuk siapakah gaya itu? Bagi Jovian, semua perlu ada gaya. Nak kata orang muda, bagi mereka yang dah umur 20, 30, 50-an, 60-an, lelaki dan perempuan. Baiklah penonton, jangan ke mana-mana. Anda semua harus bersama-sama dengan Joven hingga ke hujung rancangan ini di mana Joven akan bercerita dan juga berkongsi tips-tips menjaga badan, bagaimana untuk bergaya lelaki dan perempuan. Jangan ke mana-mana, selepas ini bertemu lagi dalam Positif. Baiklah penonton, tadi kita dah cakap sikit apakah kepentingan gaya dan juga image. Juga lupa nak cakap, kenapa kita perlu ada image? Macam kita lah, kalau kita ada sebuah perniagaan, kita perlu ada branding. Jadi image tu sebenarnya penonton ialah branding untuk diri kita sendiri. Image itu juga akan menunjukkan personality kita dan juga menunjukkan kepada orang sekeliling siapakah kita. Baiklah penonton, Joven akan bercerita sikit tentang tips-tips dan juga kepentingan self-grooming. Joven akan mulakan dengan wanita. Wanita kan penonton, banyak tahu wanita yang suka kelihatan cantik, tapi ada juga wanita-wanita yang malas. Sayang kan kalau wanita itu malas nak bersiap, malas nak bergaya, malas nak letak make up. Rugi sebenarnya. Wanita itu perlulah kelihatan cantik setiap masa. Bagi Joven rasa sayang kalau seseorang itu bekerja ataupun mempunyai perniagaan tapi malas untuk bergaya. Contohnya, image ni penonton. Kalau penonton lihat, bandingkan image ini dengan image seseorang yang kelihatan cukup profesional. Mana yang anda semua suka? Pastinya yang ini. Tengok dia akan pastikan rambutnya bergaya. Baju yang dipilih bersesuaian dengan aktiviti harian. Kemudian aksesorinya pun tidaklah terlalu banyak. Pemilihan handbag pun cukup penting. Bagaimana pula bagi mereka yang memakai tudung? Tudung ini pun cukup penting. Kita harus memilih jenis tudung yang bersesuaian dengan muka kita. Bagi Joven, seorang peraca fashion, Joven rasa tudung yang lebih simple bersesuaian untuk dipakai dengan semua jenis golongan wanita. Yalah, kalau kita memikirkan atau memilih tudung-tudung yang terlalu syarat dengan manik-manik ataupun aksesoris, pastinya orang akan lihat kita pun rimas. Jadi kita harus memikirkan jenis tudung yang bersesuaian dengan banyak jenis pakaian yang kita pakai pada setiap hari. Joven sarankan bagi mereka yang ingin memakai baju yang lebih bermotif, pakailah tudung yang lebih polos. Dan bagi mereka yang memakai pakaian yang polos, jadi tudung itu bolehlah menggunakan tudung yang bermotif. Jenis lilitannya pula cukup penting. Pilih lilitan yang lebih simple. Janganlah kita pakai lilitan yang banyak sangat lilitan dan juga banyak sangat layer tudung tu, nanti nampak serabai penonton. Bagi Joven rasa lebih selamat untuk kita memilih instant tudung. Kenapa? Pasal instant tudung ni kalau dijual di kedai-kedai memang dah cukup cantik dah. Just pakai, simple dan kelihatan bergaya. Bagi mereka yang mempunyai masalah muka ataupun jerawat, anda perlu tahu bahawa penjagaan muka bukan sahaja dengan pemilihan produk yang bersesuaian, tetapi juga dengan rutin kehidupan kita. Pertama, kita perlulah menjaga tahap ataupun level of stress kita. Kalau kehidupan kita penuh dengan stres, pastinya banyak jerawat yang akan keluar. Kemudian, penjagaan makanan. Anda perlu ingat bahawa kalau kita memilih makanan-makanan yang seperti makanan pedas,
maka mudahlah jerawat itu untuk keluar. Dan ada juga orang-orang yang sensitif ataupun alergik dengan sejenis-jenis kacang. Ya, janganlah kita makan makanan yang alergik pada diri kita. Kemudian anda juga perlu ingat bahawa tidur itu cukup penting. Kalau tak cukup tidur, muka pun keluar jerawat. Joven rasa penjagaan muka adalah penjagaan badan yang paling penting untuk hidup kita. Kalau muka kita penuh dengan jerawat, maka self-confidence kita pun tak ada. Jadi, nasihat daripada Jovian, jagalah rutin harian anda dan juga pastikan anda mencari produk yang bersesuaian dengan muka anda supaya muka anda kelihatan berseri-seri setiap waktu. Okey, Joven ingin bercakap pula berkenaan dengan penjagaan badan. Penjagaan badan ni bukan hanya dengan bentuk badan tau, tapi bau badan. Iyalah penonton, kalau wanita yang mempunyai bau badan yang tak sedap, mestilah menjadi tidak menarik bagi lelaki untuk melihat. Bukan saja lelaki tau penonton, dan semua yang ada di keliling mereka. Bagi Jovian, cukup penting untuk kita memastikan makan makanan yang bersesuaian dengan badan dan tidak mengeluarkan bau badan. Dan kemudian, rutin untuk memakai wangi-wangian cukup penting. Wangi-wangian bukan sahaja untuk spray-spray tau. Dia kena ada juga memikirkan jenis sabun yang kita pilih sewaktu mandi. Kemudian kita perlulah juga memakai lotion, deodorant dan juga perfume. Perfume tu cukup penting. Jangan pula kita ambil bau perfume yang cukup sangat menyengit. Orang pun tak selesa berada di sekeliling anda. Bila bercakap tentang bentuk badan, wanita ni memang cukup sensitif. Bagi Joven, ini semua balik kepada topik di mana Joven kata tadi, kita perlulah jaga rutin harian kita dan juga menjaga pemakanan kita. Dah tahu badan ni senang nak naik badan, janganlah makan makanan yang berlemak. Betul tak? Dan juga kita kenalah kontrol nafsu makan tu. Kalau tak nak nampak gemuk ataupun menjadi seseorang yang plus size, mestilah kita kontrol makanan dan memilih makanan yang sihat sahaja. Seterusnya, anda juga perlulah mengamalkan kehidupan yang sihat dengan berolahraga. Cukup penting penonton untuk kita exercise. Exercise ni bukan hanya untuk lelaki tetapi perempuan juga. Itulah dia penonton, self-grooming ni memang topik yang cukup panjang. Kita dah cakap pasal rambut, dah cakap pasal muka, badan. Banyak lagi topik-topik yang Joven akan ulaskan. Tapi anda jangan ke mana-mana. Selepas ini, Joven akan sambung. Hai penonton, anda bersama saya lagi, Joven Mandagi dalam program Positif. Topik hari ini yang Joven cuba ulaskan, hidup kena ada gaya. Dan Joven telah pun berkongsi tips-tips penampilan. Joven akan sambung dengan tips pemilihan pakaian. Penonton, bagi wanita-wanita di luar sana pasti selalu memikirkan ataupun mempunyai masalah macam mana nak memilih pakaian yang bersesuaian untuk hari-harian anda. Pertama, anda haruslah merancang perjalanan harian anda. Apakah aktiviti-aktiviti yang anda akan lakukan untuk seharian itu? Dari situ, kita akan memikirkan anda akan ke mana. Sama adakah ialah indoor ataupun outdoor. Adakah tempat itu akan mempunyai ramai orang yang memakai pakaian cantik ataupun tempat-tempat yang lebih kelihatan profesional. Jadi daripada situ kita akan menyesuaikan pakaian dengan aktiviti kita setiap hari. Janganlah kita memakai pakaian yang keterlaluan dari segi warna, aksesoris dan juga corak-corak baju kita. Untuk Joven sendiri, Joven cukup mementingkan kesesuaian pemilihan baju untuk menghadiri sesebuah majlis ataupun perjumpaan dengan seseorang. Contohnya, kalau Joven ingin ke pejabat, Joven hanya akan memakai pakaian yang selesa, tidaklah keterlaluan tetapi kemas supaya pekerja-pekerja Joven akan melihat Joven dan juga menyontohi cara pemakaian Joven di pejabat. Seterusnya, kalau Joven berjumpa dengan tetamu-tamu di luar daripada pejabat, Joven pastikan Joven akan memakai jaket supaya kelihatan lebih profesional. Manakala untuk majlis-majlis malam, Joven akan memilih sama ada majlis itu adalah majlis tradisional, maka Joven akan memakai pakaian tradisional seperti baju Melayu ataupun baju batik. Kemudian, jika ia adalah sebuah majlis makan malam yang lebih formal dan juga ada
tema-temanya, maka Joven akan memakai tuxedo ataupun black suit. Jadi bagi anda semua di rumah, anda haruslah memikirkan apakah konsep majlis yang anda akan hadiri dan pilihlah baju yang bersesuaian. Jika majlis itu mempunyai tema pakaian, pastikan anda semua akan mengikut tema pakaian yang diberikan. Kalau tak pakai pula, orang kata tak hormat kepada tuan punya majlis. Baiklah penonton, kita dah jaga rambut kita, muka kita, pakaian, wangi-wangian. Kemudian apa pula? Aksesoris. Bagi wanita, cukup penting untuk kita memadankan aksesoris yang bersesuaian. Tapi ingat, jangan keterlaluan lagi. Macam baju juga, jangan kita pakai baju yang keterlaluan. Aksesoris pun kenalah berpadanan dengan pakaian yang kita pakai. Apakah aksesoris yang sesuai untuk kita pakaikan? Banyak sekali pilihan aksesoris di luar sana. Daripada anting-anting, kemudian rantai, kita ada gelang, kita ada banyak sekali aksesoris. Tapi kita harus ingat, tidak boleh memakai aksesoris terlalu banyak pada badan kita. Misalnya, kalau kita ada rantai yang besar, janganlah kita memakai anting-anting yang besar. Jadi, padankan bersesuaian dengan pakaian dan juga aksesoris yang sudah cukup ada. Kemudian, pemilihan tas tangan ataupun beg tangan. Cukup penting untuk kita padankan warna tas tangan kita dengan kasut kita. Banyak orang yang tak tahu kalau bila kita memilih tas tangan, mestilah kita sama padankan dengan warna kasut yang kita akan pakaikan. Dan juga kita harus memikirkan juga saiz tas tangan yang kita akan pakaikan. Seperti anda tahu, banyak saiz-saiz beg tangan di luar sana dalam pasaran. Ada clutch bag, ada handbag, ada luggage bag. Jadi, janganlah kita memakai beg yang besar untuk majlis-majlis makan malam. Makan malam kita harus memakai beg clutch. Bagi mereka yang ingin ke pejabat, pilihlah beg tangan bersaiz medium kerana cukup untuk kita memasukkan dokumen-dokumen dan juga kelengkapan wanita di dalam beg itu. Kemudian penonton, pemilihan kasut pula. Pilih kasut yang bersesuaian dengan pakaian dan juga warna pakaian yang kita pilih pada setiap hari itu. Dan jangan lupa pilih juga kasut yang bertumit tinggi, tidaklah terlalu tinggi. Ialah penonton, bila wanita-wanita ini memakai kasut tumit tinggi yang terlalu tinggi, kelihatan tidaklah percaya diri. Ialah takutlah pula terpelecok kan. Dan penonton, seterusnya kita akan bercakap pula tentang tips-tips grooming bagi lelaki. Lelaki dan perempuan sebenarnya hampir sama, tetapi lebih ringkaslah bagi lelaki. Apakah hal-hal yang cukup penting untuk penjagaan diri lelaki? Pertama ialah rambut. Pastikan rambut kita kelihatan sentiasa kemas, tidak menyimpan rambut yang panjang. Kalau memang nak simpan rambut panjang, pastikan rambut itu sentiasa diikat. Dan kemudian kita harus memikirkan juga rambut itu janganlah berkelimomo. Kadang-kadang geli tahu penonton kalau melihat lelaki yang ada kelimomo, dan paling lagi menggelikan ialah bila mereka memakai baju kemeja yang warna hitam dan kelimomo tu semua jatuh dekat atas bahu kita. Malu penonton. Masalah kelimomo ni penonton bukan sahaja untuk kaum lelaki, wanita pun kenalah berjaga-jaga. Dan seterusnya, kalau rambut dah kemas, muka pun kena jaga juga ya. Semua lelaki, Joven tahu banyak kaum lelaki di luar sana yang tidak suka menjaga ataupun memakai perawatan muka. Bagi mereka ia adalah cukup feminin, tapi sebenarnya salah. Jangan terkejut jika zaman sekarang ini kaum lelaki pun boleh memakai make up ataupun seperti foundation, bedak untuk muka mereka. Seperti Joven sendiri, Joven tak malu kalau nak cakap. Joven pun kadang-kadang pakai make up juga. Kalau nak syuting lah, setiap hari tak adalah nak pakai make up. Kemudian penonton, pemilihan baju untuk lelaki hampir sama seperti kaum wanita. Pilihlah baju yang bersesuaian dan tidak keterlaluan untuk kita gayakan setiap hari. Pastinya banyak semua kaum lelaki di sana tidak berani untuk mencuba warna-warna yang berani. Sebenarnya salah tau. Lelaki pun boleh pakai semua jenis warna, tetapi pastikan ia bersesuaian dengan majlis yang kita akan hadiri. Kalau nak pergi pejabat, pakailah warna-warna seperti warna biru, warna putih, hitam dan juga seperti warna kelabu. Tetapi bagi hari-hari yang lebih santai, kita bolehlah memilih warna-warna yang lebih lembut seperti merah jambu dan lilac. Penonton, apakah aksesoris paling penting untuk lelaki selain daripada jam, gelang tangan, cincin? Sebenarnya tak ramai yang tahu kasut adalah aksesoris yang paling penting untuk lelaki. Seperti Joven sendiri, Joven ada koleksi kasut yang cukup banyak. Hampir 1000 kot rasanya kasut Joven ada kat rumah.
Kenapa kena ada banyak sangat kasut? Iyalah, tak naklah kita nampak pakai kasut yang sama je setiap hari pergi kerja. Ataupun ke semua majlis pun kita pakai kasut yang sama. Jangan lupa, kasut tu pun janganlah sampai berbau busuk. Orang boleh cium tahu bau kasut tu kalau memang tak dijaga. Sama juga seperti baju penonton. Kasut tidaklah perlu kasut yang mahal ataupun yang berjenama. Pilihlah kasut yang selesa dan yang paling penting, bergaya. Banyak je yang di pasaran tu yang memang dah cantik tapi harganya pun berpatutan. Alamak penonton, sebenarnya dah nak habis dah program kita hari ini. Banyak betul kan topik-topik grooming yang kita perlu cakapkan. Kalau nak cerita, satu hari pun tak habis penonton. Tapi Joven harap apa yang Joven cuba sampaikan minggu ini akan menjadi sesuatu yang berguna bagi anda semua di rumah sana. Jangan lupa, gaya cukup penting untuk semua. Tak kiralah umur anda berapa, lelaki perempuan duduk dekat kota ke dekat kampung, semua kena ada gaya dan gaya itu memang cukup penting. Jangan lupa, gaya akan memberikan kita self-confidence. Gaya juga akan membukakan pintu rezeki kita. Tanpa kita menunjukkan gaya yang positif, orang takkan percaya dengan kita. Orang takkan nak dengar apa yang kita katakan. Jangan lupa juga, apa yang kita cuba jual ini semuanya berbaliklah kepada gaya dan juga imej yang kita cuba tunjukkan di halayak ramai. Baiklah penonton, terima kasih kerana bersama-sama Joven minggu ini. Joven harap semua yang Joven sampaikan akan memberi kesan yang positif bagi hidup anda. Joven ingin tekankan sekali lagi, gaya yang bagus akan menyalakan aura positif anda. Kan gua dah cakap gua budak Subang Jaya memang ada gaya macam hari-hari hari raya. Cuma nak pergi 15 still so fresh so clean, memang nampak bowling walaupun tengah miskin. Mestilah nak pimping, nak tackle awet ampang, pakai topi KL lagi senang diorang pandang. Tak naik collar kita tak pakai beg sandang. Lu pakai seluar jean, gua pakai seluar mambang. Kan gua dah cakap gua Kan gua dah cakap gua Kan gua dah cakap gua berapa banyak 6